Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, sementara kita beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dan juga melihatkan keadaan dalam negara kita duk bincang pasal darurat. Jadi boleh tak saya malam ni nak cerita sedikit, berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian beberapa isu berkaitan dengan istilah darurat ini, khususnya apabila dikaitkan dengan cadangan pihak berkuasa supaya diadakan darurat dalam negara kita. Dan kemudiannya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas bertemu, bermesyuarat dan berbincang dengan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu yang lain, mengambil keputusan untuk tidak menerima cadangan itu. Jadi ini menimbulkan banyak perbahasan, persoalan dalam masyarakat kita. Baik, sidang hadirin mukminin, sebab kita akan bincang daripada perspektif agama dan juga undang-undang, termasuk undang-undang perlembagaan negara kita, maka saya nak mulakan terlebih dahulu tentang kedudukan perkataan darurat itu sendiri dalam hukum syarak dan bagaimana dia ada kaitan, dia ada beberapa persamaan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan undang-undang dalam negara kita sekarang ini. Baik, kalau kita lihat dalam agama kita, para ulama, antaranya ulama seperti Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, dia ada bincang benda-benda yang macam ni, kan? Dia ada bincang dan dia ada masukkan kaedah-kaedah yang berkaitan dengan darurat, termasuk kaedah ad-darar yuzalu, kan? Maksudnya ialah segala benda yang berbahaya, benda yang membahayakan itu perlu dihilangkan, kan? Benda yang menyusahkan, benda yang membinasakan, semua benda yang merosakkan apa, semua itu perlu dihilangkan. Benda yang bahaya perlu dihilangkan. Baik, maka kaedah ini adalah cabang daripada kaedah al-masyaqqah tajlibut taysir, kan? Iaitu kaedah yang mana meliputi pelbagai perkara lah, termasuk dalam soal harta, soal nyawa manusia dan sebagainya. Dan sebenarnya kaedah-kaedah ini disusun oleh para ulama, bukannya ulama saja-saja cipta, reka ikut suka dia, bukan. Apa yang datang daripada para ulama ini, ijtihad mereka, semuanya itu bersandarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, yakni apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh firman Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih, dan sesungguhnya Allah taala telah menjelaskan kepada kamu apa yang dia haramkan kecuali yang terpaksa kamu makan. Nampak tak? Benda yang haram, kan? Lepas tu Allah Ta'ala sebut kecuali yang terpaksa.
kan, yang kita terpaksa, kita tak ada pilihan, kita tak mau, itu haram, tapi kita tidak ada pilihan. Kemudian ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Sesiapa yang berada dalam keadaan yang terpaksa makan, dia terpaksa makan makanan tu, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka dia tidak berdosa, kan? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mana bila kita dalam keadaan darurat, kan, kita dalam keadaan terpaksa, kita tak ada pilihan, ayat yang kedua ni dia ada sebut dua benda. Yang pertamanya, kita memang tak suka benda tu, kita tak ingin benda tu, kan? Yang tu nombor satu, kan? Tak bolehlah pula bila tuan-tuan dalam keadaan darurat, apa pilihan yang ada? Daging khinzir sebagai contoh, kan? Daging khinzir haram kita makan, tapi kita seronok nak makan ni, weh jom sedap ni, kan? Nampak kita suka, nampak kita seronok nak makan benda haram, itu tak boleh, kan? Faham kan? Arak, kita tak ada pilihan, air mineral tak ada, air yang halal tak ada, yang boleh kita minum tak ada, yang adanya air yang haram, yang adanya todi je, samsu je, benda mabuk je yang ada. Kita tak bolehlah tunjuk ataupun kita seronok nak minum benda yang haram, itu tak boleh. Kita sendiri yang seronok, kita redha benda tu, tak boleh. Yang kedua, wala adin, dan jangan pula, kan, kita yang melampaui batas. Makan tu sampai nak bagi 2 pinggan, nak bagi kenyang, kan, sampai sedawa 2-3 kali dah, tambah lagi ni, peha yang tu sedap, peha makan khinzir, tapi tu peha tu yang sedap, tak boleh tuan-tuan. Kita melampaui batas, tambah lagi pasal sedap, tak boleh, kan? Jadi ini antara dua benda yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudiannya Allah Ta'ala mengatakan bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, maka daripada kaedah-kaedah seperti inilah kita diajar bahawa bila dalam keadaan yang bahaya, kan, dalam keadaan terpaksa, darurat dan sebagainya, maka kita dibenarkan dengan ada sedikit ruang supaya ianya tidak merosakkan diri kita ataupun nyawa kita ataupun harta benda kita. Baik, dalam aplikasi amalan kita sekarang tuan-tuan, contohnya apa dia? Kan? Contoh, kita dapatkan rawatan di hospital, kan? Kita lelaki sama lelaki pun haram tengok aurat. Bukan masalah lelaki dengan perempuan sahaja, lelaki dengan lelaki pun tak boleh kita buka aurat. Tapi bila doktor perlu skop dalam tubuh kita, dia perlu masukkan kamera, kita terpaksa buka aurat kita. Walaupun kita lelaki sama lelaki, dia tetap haram. Tapi kita ada pilihan ataupun tidak? Kita tidak ada pilihan. Maka bila kita tidak ada pilihan, maka setakat mana yang perlu itu, maka dia dimaafkan, dibenarkan dalam agama. Itu satu contoh, kan? Yang kedua, kan, dalam masalah makan tadi, samalah, tidak ada makanan yang halal, yang ada yang haram sahaja. Maka sekadar untuk menyelamatkan diri kita, sekadar untuk bagi tenaga supaya kita boleh berjalan keluar daripada hutan belantara yang kita sesat, maka itu dibenarkan setakat itu, kan? Ataupun kita berubat dengan ubat-ubat yang mengandungi najis, haram hukum dia. Kita makan ubat yang dibuat daripada babi sebagai contoh, khinzir. Ada dua pilihan, satu ubat daripada khinzir, tapi ubat tu jauh berkualiti, jauh lebih baik, cepat sembuh sebagai contoh. Yang kedua, alternatifnya ialah ubat daripada lembu. Dia halal, tapi kesan penyembuhan dia lambat, ataupun dia kualiti dia agak teruk berbanding dengan yang pertama tadi. Maka dalam agama kita, walaupun yang pertama tu dibuat daripada babi sekalipun, maka dimaafkan, diberi kelonggaran kepada kita, kan? Ada satu makcik, dia nak masuk bilik OT, Operation Theatre, Dewan Pembedahan. Dia call saya, dia tanya, sebab doktor bagi tahu ada dua ubat, satu hak yang daripada benda yang haram, satu lagi benda yang
harus, benda yang halal untuk kita makan. Saya kata kat dia, ambillah yang pertama, walaupun yang pertama tu dibuat daripada bahan-bahan yang haram, sebab yang pertama tu kualiti dia jauh lebih baik. Maka makcik tu kata, nanti dalam tubuh saya ni ada babi ustaz, macam mana saya semayang? Dia kata dalam tubuh saya nanti ada babi, macam mana? Saya kata, makcik, tak apa makcik, dalam tubuh kita ni semua, najis pun ada dalam tubuh kita ni kan, dalam badan kita ni kan ada najis. Maka dia tak, selagi dia tak keluar kena pada kain kita, dia tak kena kepada seluar kita dan sebagainya, dia berada dalam badan kita, kita tidaklah dipaksa oleh Allah, kita tidaklah dibebankan oleh Allah Ta'ala untuk berfikir sejauh itu kan. Untuk selamatkan nyawa kita, pakailah ubat yang terbaik yang ada. Ini adalah bentuk kelonggaran kan, kemudahan yang diberikan oleh agama. Kemudian samalah juga bila perompak masuk dalam rumah kita kan, perompak masuk dalam rumah kita tengah malam, adakah kita dipaksa, dibebankan, disusahkan untuk cek dulu perompak tadi, penjenayah tadi bawa senjata berbahaya ataupun tidak? Kita tidak dibebankan tuan-tuan. Dia dah masuk rumah kita tengah malam, gelap gelita, takkan kita nak sempat buka lampu? Tak sempat buka lampu, dia dah masuk dalam rumah kita. Maka apa saja senjata yang ada dalam rumah kita, kita boleh gunakan untuk halang dia. Walaupun kita terpaksa membunuh dia, maka kita tidak akan dikenakan pertuduhan di bawah Seksyen 302 kerana membunuh dengan sengaja. Tak kena. Kenapa? Kerana private defense. Kerana private defense. Private defense ni dua. Yang pertamanya self defense. Kita mempertahankan diri kita, mempertahankan nyawa kita. Itu self defense di bawah private defense. Yang kedua di bawah private defense ialah kita mempertahankan harta kita, mempertahankan duit kita, mempertahankan barang kemas kita, harta yang kita ada. Maka itu dibenarkan dalam agama. Ini contoh bagaimana agama bila datang bahaya kepada kita, agama membuka sedikit ruang kepada kita untuk diberi kemaafan, melakukan satu perkara yang mana kalau di luar keadaan darurat itu kita tak dibenarkan melakukannya. Tak boleh bunuh orang kan, tak boleh. Tapi bila terpaksa, darurat, bahaya yang melampau, maka kita dibenarkan untuk melakukannya. Walau bagaimanapun dia ada syarat-syarat dia lah, kita tak boleh sewenang-wenangnya melakukannya. Baik, itu adalah contoh yang ada dalam agama kita. Betapa ada hukum asal, tapi bila datang bahaya, dia berubah tak? Dia berubah. Keadaan bahaya itu, darurat itu menunjukkan kepada kita bahawa berlaku keadaan yang luar biasa. Keadaan yang luar biasa. Benda yang jarang-jarang terjadi atau yang tidak pernah terjadi kepada kita, tiba-tiba dia berlaku kepada kita. Maka bila dia datang bahaya yang macam tu, yang tak pernah berlaku ataupun yang jarang berlaku dalam kehidupan kita, dan bahaya itu dahsyat, maka agama melapangkan kan, meringankan beberapa hukum yang berkaitan. Begitulah tuan-tuan sekalian dalam undang-undang di negara kita kan. Dia mempunyai konsep, prinsip dan kaedah yang lebih kurang sama. Bila datang keadaan-keadaan yang tertentu kan, ada bahaya, maka menyebabkan undang-undang tu dia boleh bertukar kepada dalam bentuk yang lain. Contoh kita tengok dalam negara kita sekarang, yang mana cadangan supaya diadakan darurat dalam negara kita. Ni macam-macam lah istilah. Oh, dulu negara kita ada undang-undang darurat yang dipanggil sebagai darurat jerebu kan. Ada darurat sebelum ini, darurat politik yang berlaku di Sarawak kan, dan juga di Kelantan kan. Ada darurat-darurat yang dalam bentuk yang tertentu. Contohnya ialah yang dikatakan darurat dalam konteks yang kita nak bincang pada malam ni, ialah satu darurat yang mana ia adalah satu keadaan bahaya yang mengancam kan, yang membahayakan keselamatan kita, yang membahayakan kesihatan ekonomi dan juga ketenteraman awam. Ini antara contoh kan, yang mana benda bahaya ini dia berlaku dalam negara kita, sama ada di peringkat persekutuan ataupun dia berlaku di mana-mana negeri ataupun bahagian dalam negara kita ini. Maka apabila yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa ianya berlaku,
maka yang di-Pertuan Agong diberikan kuasa oleh undang-undang untuk membuat proklamasi darurat di bawah perkara 150-1 Perlembagaan Persekutuan, jikalau keadaan darurat tu sedang berlaku. Contoh, katalah sekarang ni COVID-19, dia dah sampai darurat ke belum? Katalah kita buat andaian, katalah sekarang keadaan dia sangat teruk, mana dia sedang berlaku, maka dia termasuk dalam perkara 150-1 Perlembagaan Persekutuan. Ataupun jikalau dia belum berlaku lagi tapi dah dekat-dekat dah nak berlaku, kan, dia hampir sangat dekat dengan kita, maka dia berada di bawah perkara 150-2 jikalau dia sedang menghampiri kita, maknanya dia belum lagi benar-benar berlaku kepada kita. Ini contoh dua keadaan yang mana yang di-Pertuan Agong diberi kuasa untuk melakukannya. Baik, maka perkara 150, tuan-tuan sekalian, menyatakan bahawa jikalau yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa suatu darurat besar sedang berlaku yang menyebabkan keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya terancam, maka yang di-Pertuan Agong boleh mengeluarkan suatu proklamasi darurat dengan membuat di dalamnya suatu pengisytiharan yang bermaksud demikian. Baik, bahasa mudahnya nak bagi kita semua faham, kalau yang di-Pertuan Agong dah puas hati, dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Dengan makna lain, kalau dia tidak puas hati, maka dia tidak akan membuat proklamasi berkenaan. Betul tak? Kalau dia tidak berpuas hati, mana ada dua kemungkinan, sama ada yang di-Pertuan Agong berpuas hati ataupun yang di-Pertuan Agong tidak berpuas hati. Maka salah seorang pakar perlembagaan dalam negara kita, tuan-tuan, kebetulan dia adalah sahabat saya, Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi. Dia ada menulis berkenaan dengan beberapa isu berkaitan dengan apa yang kita bincang sekarang. Dalam tulisan beliau itu, Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi ni, dia mengatakan bahawa antara beberapa isu yang perlu dilihat, yang pertamanya ialah isu adakah yang di-Pertuan Agong perlu bertindak di atas nasihat jemaah menteri atau baginda tidak terikat dengan Perlembagaan Persekutuan, khususnya perkara 40-1, iaitu menerima dan bertindak di atas nasihat pihak-pihak tertentu. Ini antara isu yang dibincangkan. Kita ada yang di-Pertuan Agong, kita ada jemaah menteri, kita ada Perdana Menteri dengan Menteri Kabinet. Adakah yang di-Pertuan Agong ni terikat? Maksudnya mesti ikut nasihat daripada Perdana Menteri, ataupun yang di-Pertuan Agong dia boleh menggunakan budi bicaranya, sama ada untuk menerima atau menolak cadangan yang datang ataupun nasihat yang datang daripada jemaah menteri. Ini antara isu yang dibincangkan dalam negara kita sekarang. Apa yang berlaku, kan, apa yang berlaku 2 hari lepas, iaitu pada hari Ahad, ialah yang di-Pertuan Agong dia tolak, kan? Yang di-Pertuan Agong dia tolak cadangan ataupun nasihat berkenaan untuk mengisytiharkan darurat dalam negara kita. Maka timbul pelbagai pendapat, kan? Ada yang kata ini adalah satu tamparan yang kuat kepada kerajaan sekarang, maka hendaklah meletak jawatan. Macam-macam. Ada yang kata ini adalah satu petanda yang positif dari segi sistem demokrasi. Kerana apa? Kerana raja-raja kita, raja-raja Melayu kita, sultan kita, termasuk yang di-Pertuan Agong, dia tidak terikat untuk tunduk dan akur 100% kepada setiap cadangan atau nasihat yang datang daripada jemaah menteri. Dia ada pro dengan kontra. Dia ada pro dengan kontra. Baik, tuan-tuan sekalian, saya nak bagi beberapa contoh kepada tuan-tuan sekalian tentang apa kaitan dengan perkara yang berlaku ini dengan agama kita, kan? Apa kaitan? Dan yang mana yang lebih baik, kan? Yang mana yang lebih baik? Adakah yang di-Pertuan Agong mesti ikut 100% nasihat yang datang daripada jemaah menteri,
datang daripada Perdana Menteri dan sebagainya, ataupun yang di Pertuan Agong termasuk Sultan dan Raja-Raja Melayu ada budi bicara untuk menerima atau tidak menerima nasihat tersebut. Saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan sekalian beberapa contoh yang pernah berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi. Antaranya ialah apa yang pernah berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab dalam kisah Al-Hur bin Qais, yang merupakan satu orang yang sangat dipercayai oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masa tu tuan-tuan, Umar Al-Khattab ni dia sangat marah masa tu. Dia sangat marah. Bila dia marah, dia nak pukul satu orang nama dia Uyainah. Dia nak pukul kawan tu. Sebab apa dia nak pukul? Sebab kawan tu kurang ajar kepada Umar Khattab. Umar ni dia tak ada benda lain. Nampak silap je, dia nak teta'ah. Dia nak pukul kawan tu. Dalam kisah orang Arab Badui dan sebagainya, kita tahulah kisah dia kan. Beberapa kisah yang kita pernah belajar, Umar Khattab memang dia pantang. Ada saja apa-apa, dia angkat pedang. Ada je apa-apa, dia akan pukul. Itu antara ketegasan dan kebengisan yang ada kepada Umar Khattab. Maka apa yang berlaku pada masa tu, oleh sebab Uyainah ni dia biadab dengan Umar Khattab, maka Umar nak pukul dia. Maka Al-Hur berkata kepada Umar Khattab, apa kata dia tuan-tuan? Ini disebut dalam riwayat Bukhari. Dia kata kepada Umar, dia kata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi-Nya, berikanlah kemaafan, perintahkanlah yang baik, dan berpalinglah daripada orang yang bodoh. Kawan ni bagi nasihat kepada Amirul Mukminin. Perawi hadis ni kata apa? Dia kata, demi Allah, Umar tidak menentang ayat itu ketika ianya dibacakan, kerana dia adalah orang yang sentiasa tunduk kepada Al-Quran. Tuan-tuan, beza tak apa yang berlaku kepada Umar dan orang-orang kanan Umar dengan kita sekarang? Kita hari ini, berapa ramai di kalangan orang-orang kanan, orang-orang kepercayaan, ahli politik, pemimpin, pembesar negara dan sebagainya, yang berani bagi tahu kepada bos dia, bagi tahu kepada ketua dia bahawa apa yang bos buat adalah salah. Baca ayat Quran kepada bos, baca ayat Quran kepada pemimpin, bagi tahu apa yang pemimpin kita buat itu salah. Ataupun yang biasanya berlaku dalam masyarakat kita ialah orang-orang kanan sentiasa mengampu bos ataupun pemimpin-pemimpin mereka. Ini contoh tuan dan sekalian, bagaimana keadaan Umar. Dia bukan kata dia menempelak orang kepercayaan dia, orang kanan dia, tak, malah dia akur kepada nasihat berkenaan. Balik kepada cerita kita tadi, sama. Jikalau yang di Pertuan Agong merasakan bahawa apa-apa nasihat yang datang daripada jemaah menteri ataupun Perdana Menteri, suatu pandangan, suatu cadangan ataupun nasihat yang pada pandangan yang di Pertuan Agong, selepas yang di Pertuan Agong bermusyawarah dengan Raja-Raja Melayu, didapati bahawa cadangan itu tidak sesuai, maka sudah sepatutnya ada check and balance. Ada check and balance, iaitu ini tidak sesuai ataupun tidak tepat, belum sampai masanya dan sebagainya untuk dilaksanakan sekarang demi kemaslahatan rakyat dan negara, maka kita akan buat kemudian sebagai contoh, ataupun buat masa ini tidak sesuai. Maka itu satu contoh tuan-tuan sekalian, bukan sahaja sistem demokrasi itu subur dalam kerajaan yang macam ni, malah itu menepati sunnah yang telah ditunjukkan oleh para sahabat baginda dalam kisah yang kita baca tadi. Perkara yang sama tuan-tuan sekalian yang berlaku kepada antara Abu Bakar Siddiq dengan Umar Al-Khattab apabila dalam kes the compilation of the Quran, pengumpulan Quran, bila Quran nak dikumpulkan, cadangan tu cadangan siapa? Cadangan itu cadangan yang datang daripada Umar Al-Khattab.
kepada Abu Bakar Siddiq. Kisah ni tuan-tuan diceritakan oleh Imam Bukhari kepada kita, yang menceritakan bagaimana proposal tu, idea itu datang daripada Umar kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq. Masa tu Abu Bakar Siddiq jadi khalifah pada masa tu. Peringkat awal tuan-tuan, Abu Bakar tolak cadangan tu. Peringkat awal dia tolak. Tapi Umar, bila Abu Bakar tolak, dia bukan kata dia lawan Abu Bakar, tak, tapi dia berusaha untuk meyakinkan Abu Bakar Siddiq tentang cadangannya, sehinggalah sampai ke satu tahap akhirnya Abu Bakar terima cadangan Umar Khattab. Bila kita balik semula kepada sistem kita sekarang tuan-tuan, kalaulah hari ni jemaah menteri bagi nasihat kepada raja-raja Melayu atau bagi nasihat kepada yang di Pertuan Agong, ataupun raja-raja Melayu kata tak sesuai lagi, tak ada masalah, kan? Bagi pandangan kali kedua, bagi pandangan kali ketiga, itu proses yang baik sebenarnya. Itu satu proses yang baik, sehingga akhirnya mungkin pada suatu masa nanti COVID ni hilang daripada kita, alhamdulillah. Ataupun na'udzubillah, kita minta lindung kalau dia berlaku lebih teruk. Maka kalau dia berlaku lebih teruk, raja-raja Melayu termasuk yang di Pertuan Agong melihat keadaan ini, maka sudah tentu kita percaya bahawa dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong dan raja-raja Melayu mempunyai rasa belas kasihan kepada rakyat jelata, dan mereka tidak ada sebab untuk menolak lagi cadangan-cadangan yang berkaitan. Maka sebab itu kita kata perlu check and balance. Maka apabila Abu Bakar Siddiq tuan-tuan akhir sekali dia menerima cadangan Umar, apa dia kata tuan-tuan sekalian? Abu Bakar kata, falam yazal Umar yuraji'uni fi hatta syaraha Allahu lidzalika sadri wa ra'aitu alladhi ra'a Umar. Dia kata Umar sentiasa memujuk aku untuk menilai, kan, untuk evaluate pendapat aku, cek balik dalam isu itu, isu pengumpulan Quran, sehingga Allah Ta'ala melapangkan hati aku dan aku akhirnya berpendapat sebagaimana pendapat Umar Khattab. Tengok, kan, dia tolak yang pertama, dia tolak dan akhirnya dia terima. Itu menunjukkan apa tuan-tuan? Itu menunjukkan bahawa proses syura itu berlangsung dengan baik. Syura ni tuan-tuan, kita bermesyuarat, kita bagi pandangan. Adakah mesti orang terima pendapat kita? Tidak. Tak ada orang yang akan kata bahawa bila kita bermesyuarat, ahli mesyuarat mesti terima pendapat kita. Tak boleh tuan-tuan. Yang dikatakan musyawarah ialah apabila kita berkongsi, kita debate, kita bahaskan pendapat masing-masing. Si A mengutarakan pendapat dia dan dia bagi alasan kenapa dia berpendapat sedemikian. Si B pula bagi pendapat dia dan dia bagi dalil dia, bagi bukti dia, keterangan dia. Maka setiap orang berhak untuk menilai pendapat-pendapat yang dikongsi dalam mesyuarat. Dan itulah yang berlaku di antara Abu Bakar Siddiq dengan Umar Al-Khattab. Maka ini adalah contoh perkara yang baik yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi, dan ini sepatutnya menjadi amalan kita tuan-tuan sekalian. Baik, tetapi timbul persoalan, kan? Timbul beberapa persoalan berkaitan dengan cadangan tersebut. Ada pihak yang mengatakan bahawa cadangan untuk mengisytiharkan darurat ini adalah satu cara untuk mengelak daripada diadakan pilihan raya. Ataupun mereka kata bahawa ada sebab-sebab lain. Dalam bahasa mudahnya ialah berlaku abuse kepada proses nasihat tadi. Maksudnya ialah jemaah menteri, Perdana Menteri, dia abuse proses nasihat. Nasihat itu tidak diberi secara jujur, kan? Nasihat itu tidak diberi secara bona fide, in good faith. Maka ini antara perkataan-perkataan yang diperkatakan oleh beberapa pihak yang tertentu. Maka tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat, saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian satu pandangan. Ini agak menarik tuan-tuan sekalian, iaitu Profesor Syad Faruqi, kan, salah seorang tokoh
dalam bidang undang-undang perlembagaan dalam negara kita. Dia kata contohnya, but what if the ruling party abuses emergency powers to subvert the constitution, to overthrow unfriendly state governments and to postpone elections? Macam mana? Kan? Ini antara isu yang sama tuan-tuan dengan keadaan kita sekarang. Macam mana contohnya jemaah menteri, kita buat andaian katalah kerajaan yang memerintah sekarang ni dia ada niat lain, bukan darurat sebenarnya. COVID-19 sikit je sebenarnya, tapi angka tu direka-reka sebagai contoh lah andaiannya. Dia saja direka-reka, benda kecil je, tak bahaya pun, sikit saja, tak bahaya. Tapi sebenarnya untuk postpone pilihan raya. Pasal apa? Oh, sebab nanti kalau buat pilihan raya akan kalah parti yang memerintah sekarang. Itu contoh yang disebut tuan-tuan. Ataupun dia mengatakan bahawa kerana ada kerajaan-kerajaan negeri, katalah di Kelantan ke, Selangor ke, Johor ke, Sabah, Sarawak, mana-mana negeri, yang mana negeri itu dikuasai oleh parti pembangkang, parti yang tidak sama dengan parti di peringkat federal. Maka itu cara kotor kerajaan persekutuan untuk overthrow, kan, untuk gulingkan, untuk singkirkan kerajaan yang berkuasa itu di peringkat negeri itu, untuk diganti dengan parti yang sama dengan dia. Ini antara perbahasan akademik tuan-tuan sekalian. Sebagai contoh, kan, dia abuse kan emergency powers tadi. Macam mana? Maka antara contoh yang dibincangkan ialah benda ni pernah berlaku di negara India. Pernah berlaku di India. Bagaimana? Iaitu dia kata the federal government has repeatedly abused emergency powers to remove elected state governments and to impose federal rule. Dia kata bahawa di India kerajaan persekutuan banyak kali dia abuse kuasa yang kata darurat tadi, dia abuse untuk singkirkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat di peringkat state, di peringkat negeri, untuk menguasai negeri tersebut. Dia kata malah statistik dia kata menunjukkan bahawa, dia kata statistics indicate that state governments often controlled by opposition coalitions were federalized 103 times between 1950 and 1995. Dia kata bahawa statistik menunjukkan bahawa kerajaan negeri ni telah kalau bahasa kita, dirampaslah, telah disingkirkan oleh kerajaan persekutuan daripada tahun 1950 sampai 1995 di India sebanyak 103 kali. Bukan 2 kali tuan-tuan, bukan 3 kali, bukan 4 kali, tapi 103 kali di India. Menyebabkan cerita bahawa proses ini boleh di-abuse oleh kerajaan persekutuan itu berkumandang. Orang bercakap tentang isu ni. Orang bercakap tentang isu ni. Baik. Maka dengan sebab itu kita mengatakan bahawa adalah cantik kan dalam sistem yang kita ada di Malaysia ini, untuk kita mempunyai yang di Pertuan Agong kan, untuk kita ada yang di Pertuan Agong, untuk kita ada sultan dan raja-raja Melayu, supaya kalau benar berlakunya abuse, maka kita ada yang institusi raja untuk melakukan check and balance kan. Ini adalah satu perkara yang baik dalam sistem pemerintahan negara kita. Maka dia kata bahawa ada keadaan seperti negara di India yang mana kerajaan telah abuse dengan tujuan yang tidak betul kan, dengan tujuan yang tidak betul. Maka sudah tentu pihak yang di Pertuan Agong dalam konteks negara kita, dia boleh bagi pandangan yang berbeza kepada jemaah menteri, ataupun untuk menolak proklamasi itu, ataupun dia boleh tolak terus kan, dia boleh tolak terus. Dan yang mana selain daripada itu, mahkamah juga kalau mengikut pendapat Syed Faruqi, boleh review balik dan nilai balik, cek balik keputusan yang dibuat, jikalau ianya dibuat dengan malafide ataupun dengan niat yang tidak baik. Itu contoh tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian selain daripada itu, kalau kita sebagai orang Islam hari ini tuan-tuan, kita tengok
percakapan berkenaan dengan politik dalam negara kita ini, dia sudah sampai satu tahap yang bahaya, iaitu kita sudah menjadi, bukan kita semualah, tapi ada segelintir daripada masyarakat, dia menggunakan media sosial untuk melaga-lagakan pemimpin atas agenda yang tertentu. Kadang-kadang kita tak faham, parti politik yang sama tapi bercakaran sama sendiri. Ada pihak yang keluarkan status melaga-lagakan pemimpin mereka sendiri, apatah lagi usaha untuk melaga-lagakan pemimpin di antara parti politik yang berbeza. Bagi orang ataupun sesiapa yang melakukan kerja-kerja untuk meniupkan api provokasi, kan, dan juga melaga-lagakan manusia, dia kena ingat tentang apa yang telah diberikan amaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sikap seseorang yang melakukan namimah, kan, yang melakukan namimah, yang mana disebut bahawa an-namimah, yang kata an-namimah itu apa dia? Iaitu menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk merosakkan hubungan di antara mereka. Itu namimah, kan. Orang ni cakap satu benda, si A ni cakap satu benda, kita ambil, kita quote kata-kata dia, kita sampaikan dekat kawan hak seorang lagi, tujuan dia apa? Nak lagakan kawan tu. Sama ada perkataan yang kita bawa itu adalah perkataan yang benar, yang kita tak edit, yang kita tak tipu, ataupun ia adalah perkataan yang kita edit, yang kita spin dan yang kita tokok tambah untuk membakar kemarahan pihak yang satu lagi. Maka sesiapa yang melakukan kerja seperti ini, walaupun dia buat alasan ini politik, ini strategi, kan, dan sebagainya, maka sesiapa yang melakukan seperti ini, kita ingin sebut bahawa apa yang dinyatakan oleh para ulama seperti Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala dan sebagainya berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan kita melaga-lagakan orang, melagakan antara raja dengan raja, melaga-lagakan antara istana dengan ahli politik, melaga-lagakan antara parti politik A dengan parti politik B dan sebagainya. Apa dia? Iaitu namimah ini disebut dia adalah di dalam kategori sihir. Dia dalam kategori sihir. Sebab apa dia dalam kategori sihir? Antara yang disebut bahawa dia adalah sihir, kenapa? Antaranya ialah dia sangat dahsyat akibat daripada namimah ini. Malah ada ketikanya namimah ini akibat dia lebih teruk daripada sihir dan lebih bahaya daripada sihir. Yahya bin Abi Kathir, dia kata apa? Dia kata an-namam, dia kata yufsidu fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi syahr. Dia kata orang yang buat namimah, yang duk adu domba ni, duk laga-lagakan orang ini, dia kata dia dapat merosakkan hubungan manusia fi sa'ah, hanya dalam satu masa, 1 jam sahaja. Sedangkan dia kata tukang sihir kadang-kadang dia perlu masa tu lama, kadang-kadang sebulan untuk merosakkan hubungan orang. Tuh, Yahya bin Abi Kathir kata, yang kata dahsyatnya orang yang buat namimah, yang duk laga-lagakan orang ni, sama ada dia laga-lagakan istana dengan ahli politik, dia lagakan antara Raja Melayu dengan Raja Melayu yang lain, ataupun dia lagakan orang kanan menteri dengan orang kanan menteri yang lain dan sebagainya, ataupun antara parti politik dengan parti politik yang lain, dia kena ingat bahawa apa yang dia buat itu lebih bahaya daripada sihir. Sedangkan sihir itu adalah dosa yang sangat besar. Dan antara amaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, iaitu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui satu tempat, satu kebun di Madinah ataupun di Mekah, yang mana baginda mendengar suara 2 orang yang sedang diazab dalam kubur. Nabi kata kedua orang ini sedang diazab, dan tidaklah kedua-duanya diazab kerana masalah yang susah untuk ditinggalkan.
Mana Nabi kata benda hak dia kena tu, yang dia kena seksa tu, sebenarnya senang je nak tinggal. Bukan benda susah nak tinggal pun. Senang je nak tinggal. Lalu Nabi kata apa? Mereka tidaklah diseksa kerana dosa yang mereka anggap dosa besar. Tapi dia kata, Nabi kata yang pertama, sebab tidak menjaga diri daripada percikan air kencingnya sendiri. Dan yang kedua, orang yang suka melakukan namimah, suka melaga-lagakan orang. Sebab tu saya, tuan-tuan, bila duk baca WhatsApp zaman sekarang kita ni, media sosial, Facebook dan sebagainya, dengan karikatur, dengan gambar kartun, dengan dialog yang direka-reka, dengan berita yang dispin, dengan berita yang ditokok tambah, dimasukkan sambal belacan, garam, gula, cukup lengkap, tuan-tuan sekalian. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan satu kemarahan satu pihak, melaga-lagakan sesama ahli politik dan sebagainya. Kita baca ni, kita kata, tuan-tuan, benda ni dianggap remeh oleh ramai manusia, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Tapi benda yang dianggap remeh itulah yang menjadi asbab kepada manusia diazab oleh Allah Ta'ala di dalam kubur. Apa yang kita dapat, tuan-tuan? Na'udzubillah. Tapi apa yang bakal diperolehi adalah azab di dalam kubur. Maka sebab itu kita perlu mengelak daripada melakukan perkara-perkara seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian daripada kita. Jadi sidang hadirin mukminin, saya berhenti setakat itu. Saya nak buka peluang kalau ada sebarang soalan, sama ada dalam masjid kita ini ataupun yang mengikuti kuliah kita secara dalam talian. Falyatafaddal mashkura. Banyak orang tanya, Ustaz, kalau kita darurat ni betul-betul diisytiharkan dan YDPA pun setuju, apa yang darurat tu boleh buat? Apa yang boleh dapat kat kita rakyat biasa ni? Baik. Wallahu alam. Soalannya ialah ini kita buat andaian. Katalah hari itu, hari Ahad 2 hari lepas, pihak Istana Negara termasuk Raja-Raja Melayu bersetuju kan dengan cadangan untuk mengisytiharkan darurat dalam negara kita. Jadi to what extent, kan, sampai tahap mana, sampai sakat mana yang kata darurat itu. Wallahu a'lam, sebab saya sendiri dan saya percaya ramai di kalangan kita tak tahu pun apa yang terkandung dalam dokumen-dokumen yang terlibat. Cuma ini kita cakap dalam beberapa konteks yang tertentu. Tujuan utama darurat untuk pengetahuan tuan-tuan, sebab masa kita terbatas dengan SOP kita malam ni, tapi saya jawab secara ringkas. Antara tujuan kita isytiharkan darurat ialah untuk mempercepatkan banyak proses yang mana kalau tidak diisytiharkan darurat, dia akan mengambil masa yang lambat ataupun dia tak dapat dilaksanakan. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan, di beberapa negara di luar negara, contohnya di Spain, Spanyol, kan? Dan juga beberapa negara lain. Contohnya ialah di negara tersebut yang mana hospital yang ada ini, jika hospital kerajaan tidak lagi dapat menampung jumlah pesakit akibat daripada wabak COVID-19 ini, maka dengan adanya pengisytiharan ataupun yang kata darurat tadi, proklamasi darurat tadi, maka boleh diperintahkan kepada pihak swasta untuk menerima pesakit COVID-19 tadi. Mana kita tak perlu bayar sebagaimana rate biasa. Mana pihak swasta perlu berkhidmat sebagaimana hospital kerajaan. Pasal apa kita darurat? Maksudnya kita tak boleh fikir untung lah, kan? Tak boleh fikir bisnes sangat lah, sebab kita dalam keadaan yang darurat. Maka dengan sebab itu semua doktor, walaupun dia swasta, jururawat kaki tangan hospital swasta, dia perlu berkhidmat sama sebagaimana di hospital kerajaan. Nampak? Kalau tidak ada darurat, tuan-tuan, kita tak boleh. Sebab setiap orang berhak dengan perniagaan dia. Kita tak boleh paksa orang berniaga untuk bagi free sebagai contoh, atau baginya harga yang sangat murah. Tak boleh dalam keadaan biasa. Maka bila diisytiharkan darurat, maka boleh
dibuat benda-benda yang macam tu. Boleh diluluskan soal bajet, kewangan dan sebagainya untuk disalurkan bagi memastikan bahawa setiap pihak yang affected, yang terlibat diberikan bantuan sewajarnya. Yang mana kalau tidak ada darurat, maka ia akan terhalang, ataupun kalau tidak terhalang pun proses dia itu menjadi lambat. Maka dengan sebab itu perlu kepada pengisytiharan darurat kalau sampai ke tahap tersebut. Wallahu a'lam. Ya, fadal. Kalau kuasa raja-raja dengan politik ni jadi sekali mana? Raja-raja, Kuasa raja-raja kuasa menteri kepentingan jadi sekali. Jadi sama. baik. Wallahu a'lam. Dia macam ni. Bila ni katalah andaian kan. Ini andaian. Katalah berlakunya darurat. Dalam bahasa mudah untuk kita semua faham, mana yang benar-benar berfungsinya atas tu adalah yang di Pertuan Agong kan, yang di Pertuan Agong, dia yang berkuasa. Hak lain ni kita kata dalam bahasa mudah dia macam sementara, macam interim kan. Maka semua tu perlu merujuk kepada yang di Pertuan Agong. Sebab itu setengah orang bila timbul isu ni dia kata tentu yang di Pertuan Agong setuju, dia kata tentu Raja-Raja Melayu setuju sebab kuasanya akan berpusat kepada yang di Pertuan Agong. Tetapi tuan-tuan sekalian, yang di Pertuan Agong dia tidaklah berfikir macam kita dah buat andaian tadi kan. Yang di Pertuan Agong dia memikirkan banyak benda, dia tak fikir kepentingan peribadi dia. Kalau nak ikut kuasa, isytihat darurat semua di tangan aku kan, semua di tangan better. Tapi yang di Pertuan Agong tidak berbuat demikian. Itu menunjukkan kebijaksanaan kan, kebijaksanaan dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu dalam mengendalikan isu yang macam ni. Walau bagaimanapun Exco ataupun Menteri Kabinet dia akan berfungsi mengikut bentuk yang telah ditetapkan di bawah pengisytiharan darurat, dan undang-undang yang diluluskan dia panggil ordinance. Dia panggil ordinance, dan ordinance itu tidak boleh dicabar, tak boleh disentuh oleh mahkamah. Sebab kalau mahkamah sentuh dia jadi panjang cerita, sebagaimana masa negara kita berkonfrontasi dengan Indonesia dahulu kan, ataupun semasa menghadapi pengganas komunis. Kita kena tangkap pengganas komunis tu tanpa bicara. Kalau kita nak remand dia, nak kena bawa pergi mahkamah, nak kena bicarakan dia, proses tu lambat, dia akan mengambil masa yang lama, dan sebab itu menyusahkan pihak polis, menyusahkan pihak tentera dan sebagainya. Maka bila diisytihar darurat, kerajaan ataupun pihak yang berkaitan boleh tangkap komunis tadi tanpa bicara. Nampak tak? Kalau tidak ada darurat, kita tangkap orang, kita kena bicarakan dia. Dia ada hak dia. Jadi sebab darurat ni maksudnya macam tadilah, babi pun boleh makan, jangan sampai kenyang, faham kan? Kita tangkap komunis, jangan kita bunuh dia ikut suka hati dia, tak boleh. Dia tetap ada hak, cuma beberapa hak dia tu ditarik untuk memudahkan soal pentadbiran, soal mengendalikan keganasan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kita memang wajib ikut raja-raja. Kita ada raja, tuan-tuan. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Kita ikut. Wajib kita ikut kerajaan, kita wajib ikut pihak berkuasa, dan yang paling tinggi sekali yang di Pertuan Agong dan juga raja-raja kita semua. Wallahu a'lam. Satu soalan lagi Ustaz. Boleh. Okey, kalau kata dah tadi macam tu, bukan kita nak bertikaikan raja ni dah, tapi kita nak ambil hikmah di sebaliknya. Kenapa kalau kita dah kata ada kebaikan dia darurat, dan kita pun tahu kata COVID makin tinggi apa semua ni kan, pasal apa agaknya majlis raja-raja menolak? Apa implikasi kalau kata kita buat darurat juga Ustaz? Implikasi kepada negara yang hak sampai majlis raja-raja ambil keputusan untuk tidak iktiraf darurat tu macam mana? Baik, wallahu alam. Tuan-tuan sekalian, kita kena ingat satu benda. Keputusan dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, selepas bermesyuarat dengan Raja-Raja Melayu dan sebagainya, selepas mengambil kira pandangan jemaah menteri, ni semua pakar-pakar ni tuan-tuan kan, dia ambil kira pandangan Ketua Polis Negara, dia ambil kira pandangan Panglima Angkatan Tentera kan, dia ambil kira semua input-input daripada pihak semua pihak lah, semua pihak yang terlibat, termasuk Kementerian Kesihatan dan sebagainya, dengan doktor pakar yang menyediakan laporan dan sebagainya. Tuan-tuan kena ingat satu benda, iaitu kita tetap sebagai manusia.
Kita tetap sebagai manusia. Maksudnya ialah ada tak kemungkinan keputusan yang kita buat itu salah? Ada tak kemungkinan? Ada. Walaupun kita raja sekalipun, kita Perdana Menteri sekalipun, kita doktor pakar sekalipun, kita lawyer paling hebat sekalipun, kita engineer paling berpengalaman sekalipun, kita ada tim kita, betul tak? Bidang kejuruteraan, segala pakar daripada chemical engineering dan sebagainya, semua bersatu. Tapi ada tak kemungkinan manusia tetap buat silap dalam keputusan? Tetap. Bidang apa sekalipun, termasuk politik, termasuk isu yang kita bicarakan sekarang. Maka manusia, dia perlu mengakui bahawa dia tetap manusia. Cuma kita buat yang terbaik, kan? Kita buat yang terbaik. Bila kita buat yang terbaik, tidak bermakna keputusan kita itu betul 100%. Tidak bermakna keputusan itu akan betul selama-lamanya. Sebab kita manusia. Yang betul 100%, yang tak pernah salah selama-lamanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang kita nak pastikan ialah supaya setiap keputusan yang kerajaan buat, termasuk yang istana keputusan yang datang daripada istana dan sebagainya, dibuat dengan cara yang terbaik, genuine, in good faith, dengan niat yang baik, bukan untuk menzalimi rakyat, bukan untuk menyalahgunakan keadaan, abuse keadaan yang ada sekarang. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya kalau kata apa impak dia ataupun apa kesan buruk dia kalau kata darurat ni dilaksanakan juga sampai kira keputusan raja-raja hold benda tu. Baik, kesannya ialah ini andaian ni, kena ulang banyak kali andaian ni. Kan? Ini andaian. Katalah kesan buruk dia, apa dia? Satunya ialah yang dibimbangi berlaku penyalahgunaan, kan? Abuse. Ambil kesempatan. Maksudnya ialah kerajaan ni sangat lemah. Kan? Dia tahu bahawa dia akan tumbang. Kan? Dia akan hilang jawatan sebagai contoh. Maka bila diisytiharkan berlakunya darurat dalam negara kita, maka semua tu stop. Kan? Semua tu stop. Jadi orang tu dia boleh berkuasa sampai bila-bila. Dan sudah tentu kita tidak mahu perkara ini berlaku. Kan? Kita tak mahu perkara ini berlaku. Sebagaimana kita tak suka ada diktator, kan, orang yang rasa dia betul semua benda, dia tak mau pakai pendapat orang, maka begitulah juga kita tidak mahu wabak COVID-19 ini diambil peluang atau disalahgunakan keadaan itu oleh pihak-pihak yang ada niat jahat untuk mengambil kesempatan dalam suasana seperti ini. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, bahayanya ialah kuasa tadi akan diperolehi oleh satu-satu pihak dengan cara yang salah untuk memanjangkan tempoh pemerintahan. Ini pun kita tak setuju. Bagi kita ada sistem demokrasi yang mana sesiapa yang dapat sokongan, dia berhak untuk menjadi pemerintah, memegang jawatan. Dan kalau dia tak mendapat sokongan, dia kena terima hakikat bahawa orang tidak lagi menyokongnya. Wallahu a'lam.